Kali TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Putri Atikah bagi mengupas tentang sejarah dokumentari Polymas sejak awal penubuhan sehingga kini. Mari kita saksikan. Negeri Kedah yang dikenali sebagai negeri jelapang padi terdiri dari 12 buah daerah dan Kubang Pasu adalah salah satu daerah yang mempunyai keluasan 94,596 hektar atau 945,971 km persegi dan populasi penduduknya berjumlah sekitar 67,924 penduduk pada tahun 2023 berdasarkan statistik rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negeri Kedah. Daerah Kubang Pasu terletak paling utara di negeri Kedah iaitu lebih kurang 35 km dari sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand. Daerah Kubang Pasu mempunyai banyak tempat pelancongan, percutian dan kawasan bersejarah yang boleh dikunjungi oleh orang ramai seperti Wang Tepus Ekoturism. Tasik Darul Aman sangat terkenal dikunjungi untuk menjalankan aktiviti riadah bersama keluarga. Bersebelahan Tasik Darul Aman pula terdapat sebuah taman tema air iaitu Fantasia Aquapark yang mempunyai pelbagai jenis permainan air sesuai untuk seisi keluarga pada musim cuti sekolah. Pengunjung yang datang dari dalam dan luar negeri Kedah boleh menikmati ketenangan dan panorama alam flora fauna di air terjun Bukit Wang. Selain itu, pengunjung yang meminati dan ingin mengkaji sejarah asal-usul negeri Kedah bolehlah melawat ke Makam Puteri Lindungan Bulan, Gua Kerbau dan Gua Batu Putih. Bandar Jitra adalah salah satu daripada 21 buah mukim di dalam daerah Kubang Pasu. Bandar Jitra merupakan sebuah bandar keempat terbesar di dalam negeri Kedah selepas Bandar Alor-Star, Bandar Kulim dan Bandar Sungai Petani. Menelusuri sejarah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Polymas, pada masa dahulu dikenali sebagai Politeknik Alor-Star atau PAOR. Politeknik Alor-Star memulakan operasinya dengan menumpang di Sekolah Menengah Teknik di Sungai Korok dan sekarang dikenali sebagai Lebuh Raya Sultan Abdul Halim. Politeknik Alor-Star menerima kemasukan pelajar dan memulakan pengajian pada Julai 1984 di bangunan asrama Sekolah Menengah Teknik Alor-Star sebagai penempatan sementara. Kursus yang ditawarkan pada peringkat permulaan ialah kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan mekanikal. Ini Alor-Star pada ketika itu hanya 3 jabatan, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Elektrik. Terdapat lebih 120 orang pelajar keseluruhan bersama 17 orang pensyarah dan kaki tangan sokongan. Pengambilan pertama pelajar Politeknik Alor-Star bermula pada Julai 1984. Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah siap sepenuhnya dibina pada tahun 1987. Lokasinya terletak di Jalan Ilmu Bandar Darul Aman bersebelahan dengan Institut Perguruan Darul Aman, Institut Amanuddin Baki dan Institut Latihan Perindustrian serta berdekatan kawasan perindustrian dan pengilangan. Tahun pertama sesi pengajian telah diterajui oleh pengarah pertama Polymas iaitu Encik Abdul Aziz bin Hasbullah. Semua kaki tangan dan pelajar mula berpindah dari Sekolah Menengah Teknik Alor-Star ke kampus Polymas dan menyambung semula sesi pengajian dalam suasana kampus yang sebenar. Polymas telah dilengkapi dengan bangunan pejabat, bilik kuliah, dewan kuliah, bengkel, makmal, dewan besar, pusat Islam, kuartus staf dan asrama pelajar. Selepas hampir 2 tahun, barulah Polymas dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Al-Muttasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah pada tanggal 23 hari bulan Mac tahun 1989. Politeknik Alor-Star dirasmikan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Kedah ditukar menjadi Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun ringkasnya Polymas. Sebenarnya nama politeknik ini diambil sempena nama Sultan Kedah iaitu Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah yang ditabalkan sebagai Sultan Kedah ke-28 pada bulan Februari tahun 1958 sehinggalah kemangkatan baginda pada 11 September 2017 di Istana Anak Bukit Kedah.
Selama 38 tahun, Polimas diiktiraf sebagai institusi pendidikan yang berjaya menghasilkan pekerja yang menepati kehendak pelbagai jenis industri di seluruh Malaysia. Polimas adalah politeknik yang ketiga ditubuhkan. Tonggak utama dalam pentadbiran dan pengurusan Polimas diterajui dan dipimpin oleh 13 orang pengarah. Pengarah pertama yang menerajui Polimas adalah Allahyarham Encik Abdul Aziz bin Hasbullah, dan legasi ini diteruskan oleh Datuk Haji Imran bin Idris, IR Gan Chi Huan, Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Allahyarham Muhammad Hashim bin Buyub, Allahyarham Muhammad Gamnam bin Su, Tuan Haji Makno bin Baharul, Meja Kehormat Datuk Haji Makno bin Yusof, Tuan Haji Kamaruzaman bin Ismail, Meja Kehormat Puan Asmara binti Sulung, Meja Kehormat Muhammad Nur bin Syahudin, Encik Kamaluddin bin Daud, dan kini Tuan Haji Rosli bin Idris. Setelah Polimas beroperasi sepenuhnya di kampus rasmi, satu program baru dimasukkan ke dalam takwim akademik Polimas, iaitu program perdagangan di bawah pentadbiran Ketua Jabatan yang pertama, iaitu Tuan Haji Syukri. Beliau adalah salah seorang pensyarah yang terawal bertugas dan terlibat dalam urusan pemindahan Polimas dari bangunan sementara. Saya Ahmad Syukri bin Yusof, salah seorang bekas kaki tangan Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Saya mengepalai Jabatan Perdagangan. Sehingga kini terdapat 7 jabatan akademik yang terdiri dari Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Perdagangan, Jabatan Pengajian Am, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, serta Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. 3 jabatan kejuruteraan diberi ruang bengkel untuk pelajar melakukan kerja kemahiran. 4 jabatan berikutnya diberi ruang makmal komputer dan makmal sains untuk kegunaan latihan penggunaan pengaturcaraan dan amali uji kaji sains. Banyak industri telah pun memberi sumbangan kepada Politeknik. Makmal robotik yang disumbang oleh Matsusita, makmal cyber yang disumbang oleh Fairchild daripada Pulau Pinang. Satu makmal IT yang disumbang oleh Advanced Micro Devices. Polimas mempunyai visi untuk menjadi pusat institusi TVET yang unggul, dan misi Polimas pula adalah menyediakan akses yang meluas kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf, memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan dan melahirkan graduan holistik dan seimbang serta berciri keusahawanan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi negara, nilai modal insan diterapkan kepada pelajar politeknik agar dapat berdaya saing dan mampu berdikari berlandaskan matlamat TVET. Beberapa kelab yang disertai oleh pelajar Polimas seperti Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Rakan Pusat Islam RAPI untuk membantu dan melaksanakan pelbagai aktiviti pelajar dan tenaga tambahan bagi menjayakan majlis-majlis besar seperti convocation dan minggu suai kenal bagi pelajar yang baru mendaftar. Selain itu, unit-unit sokongan juga memainkan peranan penting dalam operasi pentadbiran Polimas seperti unit sistem dan teknologi maklumat, unit pembangunan dan senggaraan, unit latihan dan pendidikan lanjutan, unit instruksional dan multimedia, unit perpustakaan, unit kediaman pelajar, unit pengurusan psikologi dan unit keselamatan. Dalam bidang kurikulum pula, Polimas berjaya mengekalkan pencapaian yang bermakna melalui pasukan badan uniform Askar Wataniah. Pelajar-pelajar yang mendaftar kurikulum bawah badan beruniform Askar Wataniah akan dilatih dan sentiasa aktif mengikuti semua latihan yang disediakan. Selain badan beruniform Askar Wataniah, terdapat beberapa lagi pasukan beruniform seperti JPAM, Relasis dan Pengakap. Dan Polimas adalah politeknik pertama yang menubuhkan PSDD, Pasukan Simpanan Tentera Darat, pasukan bomber, pengakap, puteri Islam dan sebagainya. Polimas juga menyediakan kemudahan kediaman asrama bagi pelajar-pelajar yang tinggal berjauhan dari kampus Polimas. Bangunan kediaman pelajar yang disediakan terdiri dari 4 blok untuk pelajar perempuan dan 2 blok untuk pelajar lelaki. Untuk memudahkan para pelajar dan kaki tangan Polimas menikmati makanan yang enak dan kos yang murah, Polimas menyediakan 2 buah kantin di kawasan persekitaran bilik kuliah dan
satu kafeteria untuk para pelajar yang menginap di kediaman asrama. Pusat Islam juga disediakan bersebelahan dengan kediaman pelajar bagi memudahkan pelajar Islam untuk beribadah dan menjalani aktiviti kerohanian. Pusat Islam yang kini diubah suai dan dinaik taraf dengan ruang dan paparan audio-video yang terkini serta ruang solat yang boleh memuatkan lebih kurang 1,000 orang jemaah lelaki dan perempuan. Perpustakaan adalah salah satu bangunan yang telah dinaik taraf dan dibina bangunan tambahan lebih besar dan mampu menampung kapasiti pelajar yang ramai pada satu-satu masa. Bangunan tambahan ini lebih selesa dan tenteram di samping keseluruhan ruang dilengkapi sistem penghawa dingin dan terdapat pelbagai bilik baru seperti bilik mesyuarat, bilik seminar, bilik bacaan dan bilik komputer bagi kegunaan pelajar dan juga kaki tangan Polimas. Di sinilah terletaknya Dewan Besar Sri Mas yang digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti atau majlis-majlis rasmi seperti convocation, minggu suai kenal dan juga penglibatan dari jabatan-jabatan kerajaan serta agensi-agensi luar. Polimas juga merupakan salah satu institusi yang mempunyai pusat tumpuan sukan softball. Polimas sendiri mempunyai pasukan softball yang begitu aktif dan sering menjuarai pertandingan di peringkat negeri mahupun di peringkat antarabangsa. Ketua Laras pasukan softball Malaysia untuk menyertai Southeast Asia Game. Kita panggil ringkas je SEA Game lah. Pada tahun 2019 kita mendapat peringkat gangsa. Bangunan SISAT ini dibina untuk kemudahan sewaan penginapan yang mempunyai standard hotel dan boleh menempatkan 50 orang tetamu pada satu-satu masa yang hadir ke Polimas untuk menyertai sebarang pertandingan, seminar atau khusus anjuran unit latihan dan pendidikan lanjutan, jabatan akademik atau jabatan sukan. Memandangkan negara kian pesat membangun dengan perkembangan teknologi-teknologi yang semakin canggih serta cabaran IR 4.0, setiap tahun perubahan demi perubahan perlu dilaksanakan bagi memartabatkan dan melonjakkan Politeknik sebagai institusi peneraju TVET. Polimas turut mengambil langkah bagi menjayakan matlamat tersebut dengan penyediaan fasiliti yang kondusif bagi mengimplementasikan pelbagai aktiviti berbentuk akademik dan bukan akademik serta perkembangan jaringan kolaborasi yang berkesan. Graduan-graduan Polimas juga berjaya dihasilkan melalui ekosistem pengajaran dan pembelajaran yang mendapat sokongan dari segenap warga. Antara kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh Polimas adalah penganjuran terbesar iaitu pertandingan inovasi Ecompax yang dapat menarik minat institusi-institusi dalam dan luar negara untuk mempertandingkan dan merealisasikan idea-idea dan bakat-bakat peserta. Telah ramai alumni Polimas yang telah beroleh kejayaan dalam setiap lapangan yang mereka ceburi. Hampir 12 tahun saya berada di Polimas. Rata-rata lah majikan yang datang sehingga daripada Johor Bahru, Kuala Lumpur, Penang dan sebagainya memberi pengiktirafan bahawa pelajar-pelajar Polimas punya disiplin yang tinggi yang sangat-sangat dikendaki oleh pihak-pihak industri. Itu satu yang menjadi kebanggaan saya lah. Malahan ada yang telah bergelar pakar dan telah menjadi usahawan yang terkenal dan berjaya. Melalui perancangan dan pelaksanaan strategi TVET, Polimas merupakan satu-satunya institusi yang mempunyai Center of Town Planning, CTOP, dan Center of Mechanical Engineering Plastik, CMEP, bagi pelajar-pelajar yang meminati dalam bidang-bidang tersebut. Oleh itu, dengan keyakinan dan semangat yang tinggi, Polimas akan terus melahirkan jagoh-jagoh yang mempunyai kepakaran untuk mewarnai bidang TVET yang akan menjadi pendokong perubahan di era IR 4.0. Terima kasih kerana menonton sejarah dokumentari Polimas. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi lebih manfaat dan pengetahuan kepada anda semua. Sekian dari saya, Puteri Atika. Learn, Live, Innovate.